Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid Ustazah, Alhamdulillah hari ini kita bersama lagi untuk belajar bagi mata pelajaran Faraid darjah 6. Dan untuk hari ini kita akan belajar bagi pelajaran yang pertama, iaitu bertajuk wasiat. Dan Ustazah akan fokuskan pada subtopik yang pertama hingga subtopik yang ketiga, iaitu berkaitan pengenalan wasiat, dalil wasiat dan hukum wasiat. Untuk tajuk ini, kamu boleh merujuk kitab masing-masing di halaman yang pertama hingga kedua. Baiklah, kita mulakan dengan subtopik yang pertama, iaitu berkaitan pengenalan wasiat. Kita mulakan dengan pengertian wasiat pada bahasa. Perkataan wasiat berasal daripada perkataan wasi yang berarti memerintahkan, menasihatkan atau menjanjikan. Manakala pengertian wasiat pada syarak ialah ikrar yang dibuat seseorang pada masa hayatnya ke atas hartanya dengan maksud untuk disempurnakan kebajikan yang dibenarkan menurut hukum syarak selepas kematiannya. Terdapat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran yang menjadi dalil kepada hukum wasiat, iaitu daripada surah Al-Baqarah ayat yang ke-180 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul maut إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين صدق الله العظيم. Artinya, diwajibkan kepada kamu apabila seorang kamu hampir mati, jika ia ada meninggalkan harta, hendaklah ia membuat wasiat untuk ibu bapa dan kaum kerabat dengan cara yang baik, iaitu menurut peraturan agama sebagai suatu kewajipan atas orang yang bertakwa. Terdapat juga dalil bagi wasiat daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Muslim dan lain-lain daripada Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma haqqu mri'in muslimin lahu syai'un yusi fihi yabitu lailataini illa wasiyatuhu maktubatun inda ra'sih." Artinya, tidaklah benar bagi seorang muslim yang masih bertahan hidup 2 malam sedangkan ia mempunyai sesuatu yang hendak diwasiatkan, melainkan wasiatnya sudah tertulis di sisi kepalanya. Jadi itulah dia murid-murid, 2 dalil yang berkaitan hukum wasiat di dalam Islam. Baiklah, sekarang kita berpindah pula kepada hukum wasiat. Terdapat beberapa hukum bagi wasiat yang ada kaitan dengan pelaksanaannya. Yang pertama, wasiat dihukumkan wajib, iaitu untuk melaksanakan tuntutan syar'i seperti zakat dan haji kerana dia bimbang harta berkenaan akan habis jika tidak diwasiatkan. Begitu juga, wasiat dihukumkan wajib jika ia berkaitan dengan hutang dan wadiah sekiranya pemilik sebenar tidak dikenali oleh orang lain. Wadiah tu maksudnya ialah perkara ataupun barang yang ditumpangkan ataupun diamanahkan kepada kita. Jadi jelas ya murid-murid, hukum berwasiat itu menjadi wajib jika ia berkait tentang tanggungjawab syar'i yang perlu dilaksanakan. Sebagai contoh, zakat. Maksudnya sebelum kita meninggal dunia, kita dah berwasiat supaya dikeluarkan zakat daripada harta yang kita tinggalkan, kerana kita bimbang sekiranya kita tidak berwasiat, harta tadi telah habis digunakan untuk yang lain. Maka ketika itu berwasiat menjadi wajib. Begitu juga dengan berkaitan hutang dan juga wadiah, sekiranya pemilik sebenar tidak dikenali oleh orang lain, maka kita wajib berwasiat terlebih dahulu sebelum kita meninggal dunia, supaya urusan hutang piutang dan wadiah tadi dapat diselesaikan oleh waris yang masih hidup. Hukum berwasiat menjadi sunat jika seseorang itu berwasiat untuk kaum kerabat yang memerlukan, sedangkan kaum kerabatnya itu adalah mereka yang tidak berhak mendapat harta pusaka. Begitu juga jika berwasiat kepada orang miskin dan juga berwasiat untuk tujuan kebajikan pada jalan Allah. Maka dalam situasi ini, hukum berwasiat adalah sunat. Hukum wasiat menjadi harus sekiranya seseorang itu berwasiat kepada sahabat handai atau orang kaya walaupun mereka bukan dari golongan yang berilmu dan beramal soleh. Hukum wasiat menjadi makruh, iaitu bagi orang yang tidak mempunyai banyak harta sedangkan ia mempunyai waris yang ramai serta memerlukan harta tersebut.
Dan hukum wasiat menjadi haram jika sesuatu wasiat itu dibuat untuk tujuan yang bercanggah dengan hukum syarak dan juga mendatangkan mudarat. Contohnya seperti berwasiat supaya disembelihkan binatang ternakan di atas kuburnya. Maka ini adalah perkara yang bercanggah dengan hukum syarak dan perkara yang haram, maka wasiat yang begini hukumnya adalah haram. Dengan itu selesailah pembelajaran kita untuk hari ini, dan sebelum kita akhiri, mari kita mengingat semula apa yang telah kita pelajari tadi, iaitu yang pertama berkaitan pengenalan wasiat, iaitu wasiat daripada bahasa adalah wasiat berasal daripada perkataan wasi yang berarti memerintahkan, menasihatkan atau menjanjikan, manakala wasiat pada syarak ialah ikrar ataupun pengakuan yang dibuat oleh seseorang pada masa hayatnya ke atas hartanya dengan maksud untuk disempurnakan kebajikan yang dibenarkan mengikut hukum syarak selepas kematiannya. Hukum berwasiat pula terbahagi kepada 5 hukum bergantung kepada tujuan pelaksanaannya. Yang pertama, dihukumkan wajib bagi melaksanakan tuntutan syar'i dan juga berkaitan hutang piutang dan juga wadiah. Yang kedua, dihukumkan sunat bagi membantu kaum kerabat yang sangat memerlukan, iaitu kaum kerabat yang tidak berhak mendapat harta pusaka, begitu juga membantu orang miskin dan juga dengan tujuan kebajikan pada jalan Allah. Yang ketiga, dihukumkan harus berwasiat kepada sahabat handai ataupun orang kaya. Yang keempat, dihukumkan makruh berwasiat, iaitu bagi orang yang tidak mempunyai banyak harta sedangkan ia mempunyai ramai waris yang sangat memerlukan harta peninggalannya. Dan yang terakhir, dihukumkan haram, iaitu haram berwasiat kepada perkara-perkara yang bertentangan dengan syarak ataupun perkara-perkara yang haram. Dengan itu selesailah pembelajaran kita hari ini. Ustazah Zul doakan semua murid-murid Ustazah boleh memahaminya dengan baik. Sampai jumpa lagi. Ma'assalamah wa ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.